Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan lihat lagi ungkapan algebra untuk bahagian yang kedua. Okey, untuk buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 108. Okey, jadi hari ini kita nak tengok bagaimanakah menentukan nilai ungkapan algebra. Okay, seperti mana yang kita pelajari pada bahagian yang pertama, ungkapan algebra ialah gabungan antara dua atau lebih sebutan algebra dengan menggunakan operasi tambah, tolak atau kedua-duanya. Okay, jadi sekarang ni nilai ungkapan algebra ni kita boleh cari nilai yang tepat. Okay, macam mana caranya? Okay, sebagai contoh, diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Sebelum ni kita tahu huruf yang digunakan tu adalah pemboleh ubah yang mana kita tak tahu nilai dia. Tapi untuk bahagian ni dia bagi nilai X 3 dan nilai Y adalah 2. Okay, cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Jadi 8X tolak 5Y tambah 7 ni adalah ungkapan algebra. Jadi nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7 ni kita boleh cari nilai dia dengan cara kita gunakan X sama dengan 3 dan kita gunakan juga Y sama dengan 2 dan kita gantikan ke dalam ungkapan algebra 8X tolak 5Y tambah 7. Okay, jadi macam mana cara dia? Okay, setiap kali kita gantikan, pastikan kita letak tanda kurungan. Okay, 8X dan 5Y kita gantikan dengan 8 darab 3 dan 5 darab 2. Okay, mana kita dapat 3, mana kita dapat 2? Okay, daripada pernyataan yang pertama tadi, X ialah 3 dan Y ialah 2. Maka kita ambil maklumat ni dan kita gantikan ke dalam ungkapan algebra. Okay, setiap kali ganti kita mesti kurung dia. Setiap kali ganti kita mesti kurung dia. Contoh dia X kita gantikan dengan 3, kita kena kurung 3 tu. Dan Y kita gantikan dengan 2, kita kena kurung 2 tu. Okay, seperti mana yang kita tahu, kurungan membawa masuk darab. Jadi 8 darab 3 tolak 5 darab 2 tambah 7. Maka kita dapat 24 tolak 10 tambah 7. Ya, hanya tinggal operasi tolak dan tambah. Maka kita selesaikan seperti biasa. Maka kita dapat 21. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Diberi P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Okay, setiap kali soalan diberi, nilai pemboleh ubah tu akan diberi. Kalau soalan yang melibatkan mencari nilai ungkapan algebra, kamu jangan risau sebab nilai pemboleh ubah tu akan diberi. Okey, cari nilai bagi 9PQ tambah 4. Jadi macam mana kita nak gunakan maklumat yang tadi, iaitu P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3 tu, kita gunakan nilai tersebut, kita gantikan ke dalam ungkapan algebra 9PQ tambah 4. Okay, jadi kita gantikan. Okay, seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, setiap kali kita gantikan nilai pemboleh ubah, kita mesti letak kurungan. Okay, kenapa lepas 92? Sebab nilai P ialah 2. Okay, seterusnya Q. Nilai Q ialah 3. Maka kita letak dalam kurungan. Okay, dan tambah 4. Sebelah 4 ni tak ada pemboleh ubah. Jadi apa yang perlu kita buat? Tak ada masalah. Kita salin seperti biasa. Okay, seperti mana yang kita tahu, kurungan membawa masuk darab. Maka 9 darab 2 darab 3 dan tambah 4. Okay, kurungan membawa masuk darab. Okay, darab seperti biasa dan kita akan dapat 54 tambah 4. Maka jawapannya kita dapat 58. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Diberi ungkapan 6x kuasa 2 tolak 3x tambah 5
dan apabila X sama dengan negatif 2. Jadi apa yang kita kena buat? Dia bagi nilai X ialah negatif 2. Maka kita kena gantikan negatif 2 ni di dalam ungkapan 6X kuasa 2 tolak 3X tambah 5. Jadi caranya, setiap kali jumpa X, kita kena gantikan dengan negatif 2 dan kita kena kurungkan dia. Jadi sebabkan X ni adalah negatif 2, maka kita kena berhati-hati supaya tidak careless dan cuai lah. Jadi negatif 2 kuasa 2 kita dapat 4, dan negatif 3 darab negatif 2 kita dapat positif 6, dan akan jadi tambah 6 dan tambah 5. Jadi kenapa jadi 4? Sebab negatif 2 kuasa 2, maka jawapan dia adalah positif. Sebab itulah jadi positif 4. Okay, yang seterusnya 24. Macam mana dapat 24? Sebab 6 darab dengan 4. Okay, tambah 6 tambah 5. Maka kita dapat 35. Okay, berdasarkan contoh-contoh soalan yang telah kita bincangkan tadi, dapat kita buat rumusan sikit. Yang pertama, nilai bagi suatu ungkapan algebra boleh ditentukan apabila nilai pemboleh ubah diberi. Maksudnya apabila nilai huruf tu diberi, nilai pemboleh ubah tu diberi, maka kita boleh cari nilai ungkapan algebra. Yang kedua, pastikan nilai pemboleh ubah yang betul digantikan dalam ungkapan algebra. Contohnya apabila melibatkan ungkapan algebra yang pemboleh ubahnya lebih daripada 1. Contoh dia ada pemboleh ubah X, pemboleh ubah Y, ada pemboleh ubah M, ada pemboleh ubah N. Maknanya lebih daripada 1 pemboleh ubah. Bila ada soalan yang melibatkan ungkapan algebra yang pemboleh ubahnya lebih daripada 1, pastikan nilai yang digantikan tu adalah nilai yang tepat yang diberi oleh soalan. Yang seterusnya, kurungan membawa maksud darab. Maksudnya semasa kita gantikan nilai tu, kita kurung. Apabila di luar kurungan ada nombor, maka kita kena darabkan dengan nombor tersebut. Yang terakhir, awasi tanda negatif, kuasa dan operasi asas. Contoh dia, negatif ni ramai sangat pelajar yang cuai. Dia terlupa, kadang-kadang negatif 2 kuasa 2, dia dah tahu dah negatif 2 kuasa 2 akan jadi positif, tapi masih lagi dia bawa negatif tu ke langkah seterusnya. Kadang-kadang sepatutnya dah tak ada negatif, tapi masih lagi ada negatif. Sepatutnya ada tapi tak ada. Yang seterusnya, kuasa. Kuasa ni selalunya melibatkan kuasa 2 lah. Kita kena hati-hati. Kuasa 2, kuasa 3. Dan seterusnya, operasi asas. Bezakan mana satu tambah, mana satu tolak, mana satu yang membawa maksud simbol negatif.